Hapuskanlah rinduku ini agar bisa ku menikmati belayan kasih yang sejati. Biarpun hanya seketika, biarpun luka selama-lama, sekali kau sudi menerima, sejuta kali ku kan setia. Berkali bumi beredar, mentari terbit ke ujung dunia, bintang di angkasa masih bernafas di dada. Lupa kok lah. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita turunkan fork motor kecil. Standard kan? Tak standard sangat lah, tapi masih tinggi lagi lah. Dia cakap, bang turunkan fork sikit. Kita akan buat fork ni, dia sebaris dengan handle. Biasanya kalau double R memang aku buat fork ni, dia sebaris dengan handle. Kalau nak buat tinggi lagi boleh, tapi tengok pada orang cakap dia punya selera lah. Kalau selera aku macam gitu. Tapi tak tahulah kecil punya selera macam mana. Turunkan paras handle, lepas tu kita tanya selera dia macam mana. Nak turunkan fork ni, korang cuma perlu buka satu skru dekat bar ni, lagi satu dekat handle, dekat depan ni, dekat handle ni. Okey, tapi kalau nak buka yang dekat handle ni, korang kena buka benda ni tau. Skru kat belakang ni 10 ni, korang buka, cabut terus. Longgar geng skrunya belah bawah. Buka-buka ni, skrunya hilang lah apalah. Skru ni longgarkan je, korang tak payah buka. Dekat tapak bar ada satu, dekat handle ada satu. Okey, longgarkan agak-agak dia ada ruang untuk dikembang. Okey lah. Kiri kanan korang buat benda yang sama tapi kalau yang sebelah kiri tu dia memang tak sangkut. Yang belah kanan ni dia memang ada pump brake ni, jadinya yang belah kanan ni ada leceh sikit lah. Okey, ni satu. Longgar geng. Tak apa entah lagi yang longgar motor ni. Lepas tu belah depan, tapi skru dia ni macam jam lagi. Dia ada dua skru tau. Dia ada dua skru 12. Kiri kanan kita longgarkan juga, sama macam kita buat handle. Okey, jadinya ni skru dia 12. Dia ada dua, atas bawah, kiri kanan. Jadinya kita kena longgarkan atas bawah kiri kanan ni. Nak longgarkan ni gaduh juga geng sebenarnya. Kena pula benda ni ketat. Tapi ni tak ketat sangat. Masak Okey, bila korang dah longgarkan skru kun yang bawah tu 2 biji, kiri kanan 4 biji, handle 1, tapak bar 2. Maksudnya handle kiri kanan, tapak bar pun kiri kanan Okey, tengok aku naik atas motor je, dia punya fork dah turun dah tu. Dah banyak sangat turunnya. Okey, jadi kita nak buat dia punya skru ni paras-paras dengan handle je. Sebab double R set Malaysia ni kalau dia tinggi sangat, dia nampak macam pelik. Jadinya bila dah naik tinggi sangat tu, kita ketuk pakai hammer plastik. Benda ni pun korang tak boleh ketuk pakai hammer Cooper Kalau korang ketuk pakai hammer Cooper, dia tetap akan rosak lah ni benda ni. Sebab tu kalau kita perasan kadang-kadang dekat atas ni ada buka ketuk-ketuk. Itu biasanya dia ketuk tu sebab kita nak turunkan fork ataupun kita nak naikkan fork. Kalau boleh benda tu, bukan kalau boleh, memang korang kena pakai benda-benda yang tak merosakkan skru tu. Sebab benda ni bila korang dah longgarkan, dia tak adalah ketat mana. Lepas tu kita cari pembaris ke apa ke. Tapi tak tahulah kat rumah kecil ni apa yang ada. Okey, bila dah ngam tu, korang ikat satu ni dulu.
Sebelah tak ada bateri je. Tak tahulah kecil. Dedoh kecil. Okay, memandangkan dia dah tak ada bateri, jadi kita pakailah benda yang macam gini. Kita setting benda ni ngam-ngam dekat atas skru tu, jejakkan ke handle. Okay, dah jejak macam itu, kita lock je. Okay, sekarang ni dia dah jejak dekat skru, dia jejak dekat handle. Sebelah pun kena sama. Okay, ngam orang cakap zaman-zaman kegemilangan double R lah. Dan kini zaman kegemilangan double R kembali semula Aduh. Yang motor kecil ni dah siap. Tukar dia punya blok, dia punya piston, ring baru. Kalau macam piston, ring yang baru, dia ada satu ring tuti tu kan, ring dawai tu. Tapi pada aku, ring tu bukan ring tuti sebenarnya. Ring tu lebih kepada orang cakap nak bagi ring tu fit clearance kecil tu. Bukannya satu ring yang orang cakap dia bulat biasa. Di setiap lengkungan dia tu, dia ada macam spring. Jadinya dia menolak ring kita. Dalam masa yang sama, dia taklah memaksa. Ada macam itu. Aku pakai benda tu. Kita tak payah risau ring tu terlalu ketat ataupun tak. Sebab kalau double R ni, blok baru, piston baru, dia orang yang buat piston, orang yang buat ring, orang yang buat blok, dia dah kira dah clearance. Jadinya clearance tu memang insyaAllah dah okey. Jadi kita pasang je. Cuma kadang-kadang terus orang cakap nak terus berlumba ni, eloknya lah, seeloknya tak payah pakai tu. Dia macam spring tu kan, cabut je. Sebab two stroke ni, dia memang satu jenis mesin yang piston ring dia tak boleh terlalu ketat. Kalau terlalu ketat dia mudah jam. Kalau terlalu longgar dia bising. Daripada aku, kalau macam double R, 125Z, RZ, dia satu-satu motor mesin yang orang cakap dia tak boleh terlalu senyap motornya. Kalau macam double R memang boleh. Tapi itulah blok baru lah. Blok baru, piston ori. InsyaAllah dia okey. Tapi kalau macam RZ, 125Z, apa bezanya kalau macam contohlah, ada orang ni dia pakai RZ kan. Lepas tu dia dah rebore dia punya blok. Maksud rebore ni maksudnya dia tukar saiz. Contoh daripada 00 pergi ke 25. Daripada 25 pergi ke 50. Daripada 50 pergi ke 75. Daripada 75 sampailah ke 100. Jadinya dia akan naik 25, 25, 25. Dia macam gitu, okey. Okey, tapi kenapa RZ ni kadang-kadang bila RZ atau 125 kenapa kalau dah lepas rebore ni kadang-kadang dia masih bunyi. Okey, apa bezanya double R dengan 125Z RZ? 125 RZ dia satu-satu mesin yang boleh di rebore. Maksudnya lay block lah. Lay block ni pula defend pada orang yang lay block tu. Tengok banyak mana clearance yang dia kira. Dia memang setiap orang takkan sama dia punya cara dia rebore. Sebab tu kalau macam aku sendiri, kalau macam aku setting 125Z RZ kan, aku akan cakap dengan dia, bos nanti tolong leh longgar sebab nak terus laju. Jadinya dekat situ dia akan leh longgar. Sebab tu kalau korang dengar orang cakap pantang-pantang motor tu kan, dia sebab tu sebab nak bagi clearance piston dengan blok tu ngam. Tapi kalau sebenarnya kalau tak payah pantang pun tak apa. Yang penting clearance blok tu dia dah cun. Itu defend pada orang yang lay blok. Sebab macam aku ni biasanya kalau aku bikin 125 RZ, aku ada satu bengkel lah. Memang dulu aku pernah kerja bengkel tu. Lepas tu dia pula memang jenis yang main motor sprint. Hari ni leh, malam sprint test. Motornya okey, tak jam. Jadinya itulah clearance piston ring tu kena ngam. Kita tak boleh samakan dengan double R. Double R satu motor yang dia tak boleh di rebore. Melainkan kalau kita dah masuk slip. Jadinya bila kita tukar blok baru, kita tukar piston baru, kita masuk ring baru, clearance dia memang dah cun. Jangan risau lah. Panas geng. Alright. Jadinya macam gitulah cara kita nak turunkan fork double R. Semoga membantu korang lah. Aku tahu ramai yang dah tahu macam mana cara nak turunkan fork. Jadinya aku buat video ni
untuk tunjuk kepada yang tak tahu nak turunkan fork. Jadi motor kecil dah siap. Motor dia aku tak buat apa sangat pun. Head tak buat, carburetor tak buat. Maksud tak buat tu apa? Head tu aku tak adjust dia punya squish band semua aku tak adjust. Carburetor tu aku tak korek. Standard. Motor ni pakai Manjet 290 Pilot 27.5. Dia pakai exhaust AHM tagging merah yang dah tak ada keluar. Dah dipolish. Cerita pasal exhaust lagi pisang. Aku post exhaust ni kat dia. Lepas tu dah sampai pada dia. Aku cakap dengan dia, "Cik, polish cik exhaust tu." Dia polish tak kilat-kilat. Last hari tu ada satu hari tu abang syurga belanja kita orang buka puasa dekat Senibong. Buka puasa tu ada Jai, ada Sam, ada Arif Jentera Pejuang, ada Adan Jentera Pejuang, ada Macem, ada aku. Okey. Ada kecil, ada boy member kecil yang jadi driver dia sampai JB. Kita ucapkan terima kasih lah. Jadi motor kecil dah siap. Malam masa nak pergi event, aduh, motor dah siap. Dah try, dah set angin. RPM 13 mati. Kira minyak dah cun-cun. Time nak pergi event tu, dia bawa motor dia tak lali, lambai-lambai tangan dia. Isyarat dia. Aku cakap dah kenapa Rupa-rupanya motor dia mati. Dekat mana aku lupa lah. Lepas tu berhenti kejap, start hidup lagi. Jalan sampai dah nak dekat RNR USJ, mati lagi. Dah lah aku tolak motor dia. Aku tolak motor dia sampai dekat USJ tu. Aku cakap dengan dia, motor macam minyak tak turun. Tapi yang peliknya, motor ni baru lepas coating, baru lepas tukar kok baru, kok minyak baru, full kok, fuel kok. Macam gitulah bunyi dia. Minyak tak turun. Aku buka hose minyak yang masuk dalam carburetor tu. Aku buka, aku cabut, keluarkan daripada motor. Aku main kok minyak dia. Memang betul tak turun. Last, aduh, aku ambil pipe tu, aku tiup pakai mulut, aku buka minyak. Kira kita tendang balik kotor-kotor yang keluar tu kan. Okay, bila dah buat macam itu, baru minyak turun. Sampai dekat mana lagi dekat tol Sepang Menjerut. Sampai kat tol, mati lagi motornya. Aku berhenti lagi tepi jalan, ambil plier. Nasib baik ada plier. Masa tu dalam perjalanan pergi sana tu, ada budak tu dia ada simpan plier dekat dalam dia punya seat. Masa dekat USJ tu tak ada plier. Lala sampai dekat tepi tol tu, ada pula seorang sahabat ni dia ada plier. Aku buka penutup bawah yang 14 Yang 14 tu aku buka filter yang ada kecil tu kan. Buka filter tu, alhamdulillah sampai event dia okey. Dah sampai event ni biasa geng. Dah sampai event, kita berjalan-jalan, jumpa kecil, jumpa follower dia. Aku jumpa follower aku, nak ambil gambar. Biasa tu kan. Tapi panas semalam kat event. Dah settle separuh sesi bergambar. Aku pun cari satu pot dengan kecil dekat bawah pokok kelapa sawit dekat tepi tu. Buka tank dia. Buka skru 10 yang dekat kop minyak tu. Bila aku buka dekat kop minyak dia tu, dia ada dua. Bila kita ke bawah kan, yang maksudnya kita on lah, dia akan guna yang mana tau? Dia akan guna yang lagi satu. Apa beza lagi satu dengan yang lagi satu? Okey, yang bawah tu dia yang sebelah sini. Maksudnya dia yang tinggi. Maksudnya dia akan ambil minyak kita yang paras-paras suku tank macam itu. Okey, jadinya bila kita letak dekat rest, dia akan habiskan minyak satu tank. Jadinya kalau tanya aku, apa bagusnya benda orang cakap kop minyak ada rest tu kan? Kalau macam aku sendirilah, pengalaman aku sendiri lah, aku akan ke bawahkan minyak. Sebab kita kadang-kadang lupa isi minyak. Lepas tu bila motor mati, minyak habis, kita boleh alert tau. Okey, bila kita ke ataskan minyak, motor kita boleh pergi lebih kurang dalam 30 km macam itu lah. Sebab motor aku banyak kali juga kena aku terlupa. So, daripada Endau, minyak dah habis ni. Lepas tu aku ke atas kan, maksudnya pergikan ke rest, dia boleh sampai Mesing. Daripada Endau nak ke Mesing jauh. Jadinya boleh dikatakan rate jarak untuk guna reserve minyak tu boleh dalam 30 km paling maksimum lah. Orang cakap jangan ambil mudah lah. Janganlah kau mengharapkan lebih sangat kepada minyak reserve. Bila dah bersihkan tu semua, pasang, time kita orang balik event tu, dia bawa motor dia, mula bawa biasa je, santai.
Sampailah satu tempat ni, dan nak sampai dekat kecil punya kawasan kecil punya rumah. Ternampak 3 biji Yamaha SS. Laju geng, serius. Motor aku RPM 12, aku motong dia. Tapi RPM 12 motong dia, RPM 12 double R, RPM 12 motong Yamaha SS. Kau rasa laju dia berapa? Lepas tu balik rumah tu kecil cakap dengan aku, "Bang, saya bawa 14 bang, maintain 14. Dia boleh sebelah saya bang." Dia kata, "Sebelah saya badan tegak." Dia kata, Pasal "Yelah dia kita sambung-sambung maintain 14, kita dah R. Dia boleh maintain Aku juga kan nak bang, kat cerita, sebelah saya 14." Apa aku nak cerita satu, Badan tegak. enjin motor ni mantap lah motor. dia sama motor macam yang SS motor aku sebelum ni lah. Jadinya Maknanya aku kepada beli yang tengok dia video macam ni, luck tau, luck. Oh, Kau ni setting motor SS tu sekali siapa je, eh? lepas tu Cuba try apa? bila buat sekali Apa je, orang mesti terus cakap dapat sedap notice. lah. Maknanya Cuba try minyak notice pun apa sedap, laganya yang main jaring pun SS sedap, malam dekat-dekat abang jalan pun dengan kawasan perumahan gosok-gosok. Elmina, Blok tu Elimna. memang tak lah. sangat cun lah. Segitu yang ada jambatan sikit pelangi pasal tu kan. SS malam tu Yang kan, jambatan macam pelangi. Sebab kau jumpa dekat dulu jambatan kan, pelangi. SS tu kan? Cerita motor tu pula lah Okay, kan. jadinya- Kau jumpa kat tengah jalan kan? Aku minta maaf lah Jadi- dalam sepanjang event tu kadang-kadang Jom, ada jom, perkasa jom, bahasa jom, jom. tersilap. Jom duduk atas peti ais. kata Okay, jom masuk dalam. Masuk dalam. Orang panggil-panggil aku tak nampak ke, aku tak datang ke, aku minta maaf lah. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey. Jadi memang ni. Dah, duduk dalam. Kejap lagi dia main dengan Ryan. Sambung balik. Minta maaf. Dia tu tangan kotor-kotor. Okey. Jadi aku dah tarik tu. Rest lah kan. Rehat lah. Bila aku rehat, dia pancung aku Biar. Dia pancung aku 2 biji tu. Jadi aku pun follow dia dari belakang. Aku follow dia dari belakang. Time tu dia dah bangun lah. Aku tengok meter aku. 14 ni. Dia pun boleh 14 macam motor tu tak ada mengerang ke apa ke selamba. Dia pun macam santai. Tapi 14. 14 tu laju Y Suku pun boleh pergi 137 je. Itu pun tunduk. Jadi aku dah macam kuat motor ni. Lepas tu dia drop gear, dia sambung lagi. Dia fly lagi, Jadi Abang Zam pula ikut. Abang Zam ikut dia, Abang Zam pun terkejut. Ya, sebab masa aku dengan kecil jalan balik tu memang kita bawa santai je kan. Bawa santai sebab takut part 2 kan, Lepas tu dalam perjalanan tu boleh ternampak pula SS tu. Cakap macam best je kan. Yelah kita bukannya nak bersaing dengan motor kecil, tapi motor kecil dia tak padan dengan kecil. Motor tu kecil-kecil CC dia mak datuk, dia punya kelaju dia tu lain macam. Sebab time aku motong dia, aku memang boleh motong dia, tapi kalau boleh motong dengan RPM 12, laju motor tu. Lepas tu kecil kemaruk, dia seorang try motor dia motong aku sekali, dia motong. Tapi aku memang dulu kan, aku bikin motor orang memang laju, tapi kalau time jalan nanti aku duduk belakang. Jadinya masa kecil try tu tak tahu. Kau motong dia masa tu meter motong kau berapa? Kau tengok? Mana laju. Itu saya dah laju lah. Dah laju kan? Dah laju Itu lah. dah try betul lah tu kan? Dah Itu abang rasa motor tu ada dalam 17, 18 ni. Laju je laju, motor tu. Laju. 12 Laju yang 2 orang ke depan tu. Dia 2 orang. Dia sebiji warna merah. Cover set tu warna merah dah pudar. Lagi SS2. Lagi sebiji SS1, tapi abang lupa colour apa. 2 biji tu laju. Dia ada 3 Tapi biji dia tau. kebanyakannya colour merah. Banyaknya colour merah. Tapi kat depan tu 2 biji. SS1 dengan SS2. Tapi SS2 tu yang abang ingat colour dia warna merah tapi dah jadi warna pink. Dia senang cerita SS2 cover set original yang dah faded dah faded punya colour. Jadinya semalam dalam perjalanan nak pergi event, motor kecil problem. Dia kata tiba-tiba motor dia mati. Aku cakap kena mati. Tak tahu lah. Waktu tunggu sekejap, motornya dah hidup. Motor dah hidup. Start hidup lagi, jalan, mati lagi sampai dekat USJ, berhenti kat tepi jalan, cabut hos minyak. Try buka minyak. Minyak tak turun langsung pisang. Rupa-rupanya tank dia tersumbat. Padahal tank kan boleh lepas coating. Kok baru motor kecil tu. Last sampai event, jadi pemain lagi kat event. Buka motor kecil. Ramai yang betul tengok Dah macam buat live. Ramai yang tengok. Aduh, segan pula. Buat tag ke? Boleh ramai lagi macam buat live ni. Lepas tu adalah seorang budak ni dia bagi kita galen cik Dia bagi kalau kita, tak ada galen tu susah juga. dia bagi 4 liter, 4 terima kasih liter banyak. 4 liter galen tu penuh maknanya banyak minyak. Kalau dia tak bagi galen tu macam manalah
kita nak salin minyak yang daripada tank ni, jadinya kalau budak tu ada tengok dekat dalam live ni, kita ucapkan terima kasih banyak. Betul, terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki lah, dipermudahkan urusan kita semalam. Lepas tu time buka kok minyak tu ada apa cik? Time kita buka kok minyak tu ada apa benda melekat? Ada lendi-lendi. Aku rasa Sam dia buat sesuatu lah dengan lubang tank ni, tak tahu dia buat apa kan. Mungkin dia santau lah. Santau tank. Saya rasa dia kena puasa lah kat rumah. Itu dengan tank pun jadi. Kena pula masa tu dia buat tank tu time bulan puasa. Aduh. Ada lagi satu lah yang kecil ni. Ada tadi. Mana Tadi ada kat sini mentol tu. Satu dah keluar apa? Yang kecil-kecil ni Yang kecil-kecil tu. Ya. Semalam kecil dah try motor kan? Meter sampai berapa? Kemis lah, bawa kemis. Okay, sikit lah. Itu pun turun bukit lah baru dia dapat bawa kemis. Sebab spoket kot. Spoket tak ngam. Okay tu kena tengok video Abang Zam pasal ratio dulu. Oish. Masalahnya dia memang tak rajin tengok video kan. Dia sendiri cakap semalam. Dia cakap saya tak ada mana yang nak tengok video spoket ratio abang. Boleh tengok tapi takkan faham ya. Lantak lah. Aku beli je nanti. Okay, sekarang 35 aku turun je lah. 36 lah sekarang. 36.15. Tapi dulu saya 35. Dulu 35. Depan saya tak ingat. Depan saya tak usik kot. Depan tak tahu tu berapa tu. Ni sekarang 16 Tak, ya. Nanti kita tengok standard lagi. Standard dia 14. Tak mungkin standard sebab owner ni asal kecil cakap motor dia ni standard. Tapi time aku tengok blok dia dah voting. Lubang exhaust dah voting, blok dah buat taring. Maknanya dia tak standard. Spoket sekarang 36.15. Jadinya kita buka Kita buka dalam line, kita tengok spoket depan dia berapa. Jangan jauh sangat bang. Aku pun tak tahu. Cira, thank you. Tengok atas tu bang, merah tak? Gambar rumah tu merah tak? Gambar rumah? Ya. Gambar rumah Tak. merah? Tak. Okey. Kenapa? Tak sampai sini. Oh iya? Korang tengok line okey tak? Line okey. Ain kacau ready. Dia tolak-tolak muka ready. Tak okey. Line tak okey. Pisang. Tak ada lag kan? Okey, mantap. Tak, aku tak tahu spoket dia berapa sebab aku datang, aku votingkan blok, aku tunkan carburetor. Dah, itu je motor dia standard. Dia cuma voting blok je. Head tak ada, adjust squish band tak ada. Carburetor tak ada voting. Motor ni pakai Manjet 290 Pilot 27.5. Tapi ini sebagai rujukan je Korang jangan follow sebab spek motor kita berbeza. Jadinya setiap apa yang orang pakai tak sama dengan yang kita pakai. 16 mat. Oh 16 mat. Gilanya lah bah. 16. Jadinya kita tak tahu nanti. Nanti aku tanya balik kecil macam mana RPM dia. Dah berapa hari kat sini. Dah 3 hari aku rasa kat rumah kecil ni. Buatkan motor dia. Kita tukar blok baru, coating blok, tukar piston, tukar ring, settingkan carburetor. Manjet pilot semua dah okey. Ya. Manjet pilot dah okey. Lepas tu masa nak pergi event tu, motornya ada problem je tak? Problem apa? Bila bawa laju bang,
Bila lepas minyak tu dia blow. Macam jam abang. Jadinya masa tu dedor Itu yang kat tangan tu. Oh tak boleh. Sebabnya bukan saya nak bagi tahu motor yang rosak ke apa. Takut member tinggal. Weh gila seorang-seorang dedor nak repair. Tu lah. Dia macam mana tau? Dia macam jam. Tapi dia tak jam. 2 kali kan kena kan? 2 kali kena. Lepas tu kali kedua tu dekat USJ punya perhentian. Dah nak dekat dah. Aku tolak motor kecil. 3 kali. Sekali lagi nak sampai Tol Sepang tu. Oh ya. 3 kali. Lepas tu dekat USJ tu buka hose minyak, buka kok, tengok minyak langsung tak turun. Padahal tank ni baru lepas coating kan? Baru lepas coating. Fuel coke dah baru. Tapi dia still macam ada benda stuck dekat filter. Lepas tu jalan lagi depan, mati lagi sekali tu. Aku buka yang bawah kok tu, dia ada satu lagi filter yang kecil yang macam wasir tu kan. Buka yang tu baru dia okey sikit lah. Baru dia okey sikit. Jalan sikit. Lepas tu sampai kat tempat event, kita kena repair motor Sebab kan memang dekat apa Tol Sepang tu kita dah buka filter. Filter lagi kan. Kita dah check apa semua. Nampak macam dah okey. Tapi sebabkan tak puas hati, takut last kali nanti boleh buat jam. Banzam pergi. Dia buka tank kat situ kak. Tapi nak buka tank tu kita kena ada spana. Datangnya kecil tu, dia buat benda yang bukan-bukan. Dia pergi tanya dekat atas pentas, siapa ada spana 10 dan spana 8. Itu kau pinjam siapa ni spana? Amboy Fizi. Aku tak pulang lagi. Fizi, nanti aku datang kedai lah. Sorry lah. Kita orang buka tank tu, cari tempat pot baik redup. Sebab kat situ ialah tempat lapang kan. Jumpa pula satu pot dekat kemah Jai kan. Kemah Jai jual urus setia kru punya kemah. Kita tumpang dia orang punya kemah kat situ. Buka tank. Mak rempit lalu pula. Abang nampak kenapa saya rem budak Pupanda? Abang ingat motor orang standard. Abang tengok. Pergi ni. Pergi kayu ambil motor macam tu. Budak Pupanda lain macam je. Okay, lepas tu dah buka tanknya. Bila kita buka tank fuel coke tu, bila dah buka, tengok dekat dia punya filter tu ada macam bekas-bekas chemical coating lah. Dia macam lendir-lendir kan. Lepas tu buka lah, bersihkan, simbah petrol, minyak petrol dalam tank semua keluarkan. Nasib baik masa tu ada budak bagi galen 4 liter kan. Kalau tak pening juga nak letak mana minyak yang banyak-banyak tu kan. Tapi lepas daripada balik event tu, kecil terai, motornya okey lah. Tak ada mati. Maksudnya minyaknya pun memang dah laju lah. Dia dah try. Kau dah try habis kan? Dah habis 2 kali kan saya tarik. 2 kali kan. Motornya pun okey. Minyak dah ngam lah tu. Cuma lepas ni aku suruh kecil pasang balik filter yang kat bawah tank tu kan. Yang kecil tu pasang balik. Lepas tu kepala plug pasang yang standard. Sebab dah buat R ni, kalau yang kepala plug standard ni, dia kat depan ke plug tu dia ada macam lock tau. Bila kita masukkan kepala plug, dia akan dek macam itu. Tapi motor kecil tak ada. Sekarang ni aku ambil wire, aku cocok terus dalam tu. Jadinya sekarang ni aku dah nak balik. Sekarang pun dah pukul 6 lebih lah. Pukul 6 lebih. Bawa santai lah JB sorang-sorang. Tak ada kawan. Sebenarnya ada planning ada kawan. Tapi ujung-ujung motor dia problem. Ini balik ni aku nak kena fikir pasal motor yang problem tu lagi. Kita tanya kecil lah, berapa paling laju dia bawa semalam? Semalam samalah macam sebelum ni. Dia bawa Kemesh lah. Itu pun senang lah dapat. Dia tak ada orang kata apa, berusaha keras sangat lah. Satu mungkin sebab enjin dia juga, enjin dia masih baru. Dan satu mungkin juga bloknya apa semua masih bersih bang kan. Tu lah. Dia tengok nanti setelah sekian lama adakah performance dia masih sama ke tak sama ke. Apa pun performance yang sekarang ni memang dah sedap lah kan. Tak perlu nak laju lagi ke apa ke. Dia memang dah cukup makan lah. Dia memang puas lah. Rasa macam dah happy gila lah dapat motor ni. Tapi dia memang happy geng. Sebab masa aku setkan minyak dia, setkan angin dia dekat Jambatan Pelangi ni, Elmina ni, set dah angin, dah cun semua. Tanya nak gerak balik tu, nak pergi isi minyak tu, cakap dengan dia, cik, try bawa laju sikit tau. Aku cakap bawa laju sikit je. Terbang aku kat belakang.
Yang masa roundabout tu dah break dah tak ada lah. Aku cakap biar betul budak ni. Dah lah depan tu roundabout. Aku yang risau kat belakang. Yelah, kita kat belakang memang risau. Orang yang bawa tu, biasanya kalau dia duduk belakang, aku bawa dia pun risau. Habis semua budak Grab Food pun dia bantai bakar. Aku cakap budak ni betul-betul dah lama tak dapat. Okay, jadinya kita jumpa next event lah cik InsyaAllah. Kalau ada masa kita jumpa lagi. Kata plan nak ni, nak ride pergi tu lah. Pantai Timur. Kita nak ride pergi Pantai Timur. Tengok kalau kecil dah sihat, tak ada masalah semua. Aku pun kerja tak banyak, boleh pergi jalan. InsyaAllah hujung tahun bang, hujung tahun. InsyaAllah kita planning baik-baik. Next